warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Dan sebahagian malam itu beribadatlah kamu, bertahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu membangkitkan kamu di kalangan orang-orang yang mencapai maqam yang tinggi. Surah Al-Isra ayat 89. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahmat Allah, bersyukur kita berada pada malam yang ke-15 pada malam ini. Mana kita dah berada di dalam nisfu Ramadan, separuh Ramadan, dan kita tinggal separuh saja lagi untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menyatakan Ramadan itu mengandungi 3 fasal. Pertama, awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat, dikasih sayang daripada Allah, kasih yang belas. Wa awsaluhu maghfirah. Yang pertengahannya adalah keampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan akhirnya atau 10 terakhir adalah merupakan bebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita telah berjaya meraih rahmat Allah dan juga telah berjaya separuh meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita menunggu tibanya waktu yang disebut sebagai pembebasan daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan kita berazam dan bertekad semoga kita dihidupkan oleh Allah sehingga habis Ramadan dan kita berjaya mencapai pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga tuan-tuan sanggup untuk berada di dalam tazkirah. Ya, mana tuan-tuan ini memang orang yang minat tazkirah. Ini saja saya nak uji, saya nak buat lewat. Ya, ramai juga. Mana macam orang minat bola, pukul 3 pagi dia tunggu. Kan? Orang minat bola pukul 3 pagi mengantuk dia tunggu. Macam tuan-tuan ni tak apa pukul 3 lagi, pukul 10 boleh tunggu. Alhamdulillah, sebab kita berada di tempat di dalam suasana majlis ilmu atau tazkirah ini adalah taman syurga. Sebagaimana kita selalu sebut, tambah lagi berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Melakukan ibadah sunat bulan Ramadan diberi pahala wajib. Melakukan ibadah yang wajib diberi pahala 70 kali ganda. Kerana kita berada dalam kuliah ni, dalam tazkirah ni, seolah-olah kita berada dalam 70 kali ganda tazkirah yang kita duduk di luar daripada Ramadan. Tambahan pula kita beriktikaf dalam masjid. Di antara perkara yang dituntut di dalam bulan Ramadan ialah iktikaf, berniat iktikaf dalam masjid. Jadi sama-sama kita beriktikaf. Yang beriktikaf sepanjang kita duduk dalam surau dalam masjid ini, kita akan diberi pahala iktikaf, pahala melakukan ibadah, pahala mendengar tazkirah, pahala tarawih dan sebagainya. Apa yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ialah tentang Allah menyebut dalam ayat tadi bagaimana sesiapa yang maknanya Allah Ta'ala kata bangunlah sebahagian malam itu, berdirilah kamu sebagai melakukan tahajud, fatahajjad bih, bertahajudlah kamu atau beribadahlah kamu daripada sebahagian malam itu sebagai nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Pada ibadah tambahan ini ibadah yang tidak wajib tapi kita tambah yang wajib.
Itulah ibadah sunat. Untuk apa? Kata Allah, asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Tuhan kamu membangkitkan kamu, Rabbuka maqaman mahmudan, Tuhan kamu akan membangkitkan kamu di kalangan orang yang mencapai maqam yang terpuji. Di dalam kitab Arba'in fil Usuluddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan 10 perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai maqam yang terpuji. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ialah at-taubah. Orang yang nak mencapai maqam yang terpuji, maqam yang tinggi, mestilah banyak bertaubat kepada Allah. Maka Nabi pun sebut, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang bertaubat berdosa seperti tak ada dosa. Dan Allah menyuruh kita dalam surah At-Tahrim, antara disebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar, taubat nasuha. Asa ayyab'atsaka rabbuka, asa ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapuskan segala kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Itu di antara. Dan taubat ini wajib dilakukan apabila kita telah melakukan sesuatu dosa. Dan kita manusia tak sunyi daripada dosa. Mana tidak ada manusia yang tak buat dosa, melainkan Nabi dan Rasul. Sebab mereka itu maksum al-ismah, mana mereka dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa. Kalau ada orang dalam puasa yang mengaku dia tak ada dosa, dia Nabi lagi. Kan? Semua manusia melakukan dosa, sama ada semuanya dosa besar, dosa kecil. Dosa yang kecil dia boleh gugur dengan amal ibadah kita, dengan sedekah, ya, dengan wudu, dengan solat. Sebagaimana disebut oleh Syekh Dawud Al-Qadani, menyatakan hadis Nabi SAW, apabila kita solat, diletakkan dosa-dosa kita di atas kepala kita. Bila kita rukuk dan sujud, maka gugurlah dosa itu bersama dengan rukuk dan sujud kita. Dan ada dosa yang dikategorikan sebagai al-kabair, dosa besar, mesti wajib bertaubat. Di antara disebut oleh Imam Ghazali dosa-dosa yang kena bertaubat sebagai orang yang nak menjadi maqam yang terpuji. Pertama, kata dia ada 10 juga. Ya, pertama syarbut ta'am. Buruk makan, mana banyak makan. Ya, makan banyak itu dosa juga. Belum bila makan benda haram, makan banyak. Makan benda halal tapi melebihi, maka jatuh kepada haram. Sebab apa? Memudaratkan tubuh badan. Bila makan lebih, dia jadi macam-macam penyakit, maka itu juga dikira dosa. Yang kedua, syar'ul kalam, banyak cakap, buruk cakapan. Cakap banyak pun kalau silap-silap boleh jadi dosa. Satu, kena bertaubat. Kadang-kadang silap cakap boleh kufur kepada Allah. Macam setengah orang, ya, dia bercakap yang bukan-bukan. Dalam keadaan dia tak mengetahui sesuatu perkara, maka dia bercakap. Di antaranya tentang syariat, tentang undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia komplain undang-undang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hudud ke, qisas ke, ta'zir ke. Yang mana benda itu adalah datang daripada Allah melalui Al-Quran. Lalu ditentangnya atau ditolaknya, maka boleh jadi kufur. Maka bila kita melakukan dosa tersebut, wajib kita mengucap. Adapun kufur, kena mengucap taubat. Adapun dosa, ya, lain perkataan buruk, berbohong, mengumpat,
Dan rukun taubat ini 3, kalau dengan manusia 4. Menyesal, berhenti dan berazam. Ya, namanya an-nadam itu menyesal mesti ada. Mesti ada penyesalan. Kalau tak menyesal buat dosa, Tuhan tak terima taubat kita. Memanglah kalau contoh kita dulu tinggal solat, tinggal puasa, tinggal perintah Allah, melanggar larangan Allah, ya, yang disebut sebagai kabair. Kalau kita buka dalam kitab Imam Zahabi itu ada 75. Dan dalam kitab Az-Zawajir, kalau kita ulama-ulama lain sebut ada 400 dosa besar. Dan setiap dosa besar itu wajib kita bertaubat. Itu kata taubat ini adalah wajib. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kata kalau kamu bertaubat, mudah-mudahan Tuhan kamu menghapuskan dosa kamu. Kalau taubat, dan Nabi sebut tadi orang taubat dosa tak ada dosa, seperti tak ada dosa. Macam kita lah banyakkan taubat di dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini Nabi sebut setiap malam di dalam bulan Ramadan ini Allah berkata-kata, bertanya kepada hamba-Nya, menyeru kepada hamba-hamba-Nya, wahai hamba-hambaku, mana di antara kamu yang banyak dosa, yang pelan buat dosa, maka taubatlah kepadaku, minta ampun dengan aku akan hapuskan dosa kamu. Mana di antara kamu yang banyak ataupun ada hajat dengan, maka mintalah, aku akan perkenankan kepadamu. Sebab itulah Tuhan dalam bulan Ramadan ini, di tengah malam itu di antara waktu yang paling mustajab, kerana Allah sentiasa menurunkan rahmatnya, keampunannya dan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba-hambanya di sepanjang bulan Ramadan. Habis Ramadan tidak seperti mana yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi peluang bertaubat ini luas, seluas langit bumi. Sebab Allah tahu manusia suka buat dosa. Bila buat dosa, apabila mereka menyesal, apabila mereka berhenti, apabila mereka berazam tidak akan melakukan dosa tersebut, maka sudah semestinya Allah akan terima. Pada taubat yang sebenar-benar, orang yang mencapai maqam yang terpuji mestilah dia melalui taubat. Kalau kita buka kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyebut di antara aqabah yang perlu dilalui oleh seorang salik, orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah, ialah aqabatut taubah. Aqabah atau bukit yang dia perlu daki ialah bukit taubah. Ini adalah istilah ilmu tasawuf. Tahulah aqabatul ilm, aqabah ilmu, mesti cari ilmu. Nak kaji tasawuf mesti ada, nak bertasawuf mesti ada ilmu yang cukup. Barulah tidak sesat barang. Ya, kalau tanpa ilmu tasawuf saja jadi tasawuf. Ya, ada taubat nomor 1. Yang kedua kata Imam Ghazali, untuk mencapai maqam yang terpuji ialah khauf. Sesuai dengan puasa ni, khauf di mana gerun. Ada tak perasaan gerun kita kepada Allah, kepada azab Allah? Orang yang nak mencapai maqam yang baik, maqam yang tinggi, mesti ada perasaan gerun dan takut kepada Allah. Bila ada perasaan gerun takut, maka sudah sebenarnya dia sentiasa muraqabah, sentiasa rasa diperhatikan oleh Allah. Memang itulah yang suruh kita ni merasa kita sentiasa diperhatikan. Seolah-olah memang apa nama ni, CCTV. Di mana-mana kita duduk ada CCTV, macam itulah. Dan memang Allah Ta'ala sentiasa terbuka 24 jam CCTV dia. Kita pergi mana, CCTV dia ada. Mudah katanya begitulah. Bayangkan kalau kita di satu tempat yang ada CCTV, kita pun takut nak buat benda yang tak baik kan. Sebab apa? Diperhatikan oleh orang. Ada orang perhatikan kita. Maka kita kalau sembahyang, orang tu tengok, kita sembahyang dengan betul, baca dengan betul, perbuatan betul. Apa? Diperhati. Kalau kita buat kerja, bos tu tengok di depan, sebenarnya kita buat dengan berhati-hati, dengan baik.
Dan itulah mana khauf kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga kata Imam Ghazali ialah yang dikatakan zuhud. Ya, zuhud di mana tidak gemar kepada dunia yang sia-sia. Bukan yang mana tidak boleh cari dunia, sudah punya harta itu alat, tetapi tidak gemar kepada benda yang tak mendatangkan keuntungan akhirat. Ini orang zuhud. Batu zuhud ni, ya, disebut zuhud ni ada kalanya zuhud, kata Ibrahim Adham, zuhud terbagi kepada tiga. Yang pertama zuhud yang wajib, iaitulah meninggalkan yang haram, wajib. Ya, Ibrahim Adham kata zuhud ni pertama wajib berzuhud, iaitu tinggal benda haram. Yang kedua zuhud sunat, mengambil halal sekadar bekalan, sekadar yang perlu, atau sunat. Adapun zuhud yang zuhud keselamatan, menghindari diri daripada syubhat dan terjerumus kepada benda haram. Itu zuhud yang dikatakan supaya kita zuhud mana berjaga-jaga supaya tidak tercebur kepada benda yang syubhat ataupun benda yang haram. Itu zuhud. Ya, zuhud mana tidak gemar kepada dunia yang boleh mensia-siakan. Ya. Yang keempat ialah sabar daripada segala bala dan kesusahan, termasuk sabar di atas taat. Sabar ni kan ada 3 dan 4 kan. Sabar di atas ketaatan, sabar di atas maksiat, tak buat maksiat sebab kena tahan, kena sabar kita. Yang ketiga sabar di atas ujian Allah. Yang keempat sabar di atas kerana manusia ataupun kejahatan manusia. Mana sabar? As-sabru kas-sibri. Sabar seperti pahit seperti jalam, dan dia akan mendatangkan kemanisan di akhirnya. Nak capai peringkat yang mahmud, mesti ada sabar yang tinggi. Seperti mana para sahabat Nabi sabar menghadapi berbagai-bagai mihnah dan tribulasi. Susah payah duduk di Mekah, di pulau oleh golongan Abu Jahal, dan diberikan kedua di pulau ekonomi, di pulau segala-galanya, tak bagi jual barang. Nabi dan para sahabat duduk di Mekah waktu sebelum hijrah, di pulau ditulis di Kaabah itu, jangan jual barang kepada pengikut Muhammad. Ya, Pak dia ketua waktu Abu Jahal, jadi dia boleh buat puasa. Ya, dia ada puasa. Atau puasa ni penting. Ada puasa kita boleh, nak buat baik boleh, tak nak buat baik boleh. Ada puasa nak buat Islam boleh, tak nak buat Islam boleh. Ada puasa nak ikut syariat boleh, tak nak ikut syariat pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang Allah perintah ialah supaya ikut syariat Allah. Sebagaimana Nabi berpuasa di Madinah, maka Nabi gunakan puasa untuk agama Allah. Dan itulah sunnah yang berkekalan sampailah ke akhirat, sampailah ke akhir zaman. Sunnah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kerja main-main, kerja agama. Dan setiap kerja agama adalah merupakan perkara yang perlu diseriuskan. Dia tak boleh main lepas, pegang lepas. Ya, sebab agama ni balasan dia, kebaikan itu balasan dia syurga, kesusahan itu balasan dia syurga. Itulah perlu kepada kesabaran yang tinggi. Yang kelima ialah syukur bagi Allah. Sebab Allah bagi rezeki kepada kita, wajib pula kita bersyukur. Siapa tak syukur kepada Allah, Allah sebutkan dalam hadis kursi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir 'ala an-na'ma'i walam yashkur ala al-bala'i walam yashkur ala al-ni'ma'i falyatlub rabban siwa. Siapa tak sabar di atas kesusahan ataupun bala Allah, siapa tak redha di atas ketetapan Allah, tak sabar di atas bala ujian Allah, dan tak syukur di atas nikmat Allah, Allah kata
kata pergilah cari Tuhan lain, aku tak nak jadi Tuhan dia. Itu dalam hadis kursi kan. Kita selalu jumpa bagaimana Allah murka ya Allah kepada orang tak syukur kepada nikmat. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW bangun di tengah malam, tidak ada lain untuk menunjukkan kesyukuran dia. Dan bila Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu bersusah payah? Sebab Nabi kita bangun sehinggalah bengkak kaki. Sama dengan kita bangun bengkak juga kaki lah. Tapi sebab apa? Sebab kau ke pergi tengok bola ke tahu kan? Nabi berdiri malam bengkak kaki sebab lama diri. Itulah Nabi salat tarawih dengan sahabat hampir-hampir dekat tengah malam, dekat dengan sahur. Lepas tu nama pun tarawih. Sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Itu yang kita tengok ada setengah tu saya tengok dalam YouTube ke WhatsApp. Dia punya sembahyang Masya Allah macam ibu. Tak, macam tu. Duduk, bangun. Itu dia sembahyang, dia berumur tak tahu. Dia sembahyang tarawih pun ada juga rempik sembahyang tarawih. Ya, itu berlaku tidak pas kita. Ya, kalau kita nak cepat jangan baca terlalu cepat kan. Jangan tak tahu apa. Ya, kalau tuan-tuan nak suruh cepat boleh. Baca macam biasa tapi baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Rokok terus. Masuk rakaat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu Akbar. 15 minit tak sampai siap. Tapi pahala sikit pahala gaji sikit. Takkan dah sama. Orang kerja panjang masa dengan kerja sikit mestilah lebih gaji orang kerja banyak daripada kita sikit. Serupalah Allah Ta'ala ni tidak bodoh. Ingat Allah Ta'ala ni kita boleh tipu. Dia tak boleh tipu. Dia maha bijaksana, hakim. Wallahu alimun hakim. Jangan tipu Tuhan. Allah bijaksana. Bijaksana macam sini. Mana mungkin. Jadi kita buat cara terbaik. Kita buat yang terbaik mana sedang. Ya, kita orang Melayu tak boleh panjang-panjang. Tambah-tambah musim bola tak boleh panjang-panjang. Macam tazkirah juga 20 minit pun ada. Kalau panjang-panjang nanti dia jadi benda lain. Walau kita tahu hatta boleh tidur dalam kuliah. Tak ada lekor ni. Tidur lena pun dapat pahala. Apatah lagi tidur sampai subuh kat sini. Lagi besar pahala. Jangan balik. Kan? Bulan puasa kan? Bulan puasa iktikaf dalam masjid dapat pahala kan? Jadi yang disebut yang keenam ialah ikhlas. Nak dapat maqam yang terpuji ialah ikhlas. Macam tuan-tuan ikhlas dengan ceramah. Tangguh tunggu dah. Ikhlas ni maknanya putih bersih dalam hati kita kerana Allah, bukan kerana lain. Aku datang ke surau, aku datang bertarawih bukan kerana lain, tetapi kerana nak cari keredaan Allah. Bila masa Ramadan ke tidak Ramadan ke, kita datang. Tak apa, ikhlas kita beribadah. Orang suka ke, orang tak suka ke, lantak dia lah. Ya aku nak, Allah suka. Itu ikhlas. Sebaik-baik ikhlas. Mukhlishina lahu-d-din. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Dan itulah sifat orang yang dekat dengan Allah, memang kena ada ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, dia sekejap. Itulah kita boleh Allah tunjuk orang tak ikhlas ni. Bila orang puji, dia suka. Bila orang tak puji, orang tegur, dia berhenti ke misalnya. Tak ikhlas. Kau sini lawan lain. Ya, kau sini. Sebab kita buat sesuatu bila kerana Allah bertuan. Manusia kata apa kita tak peduli.
Dan itulah tujuan disebut ikhlas. Dan ikhlas inilah yang ditakuti oleh iblis. Nah, iblis kata aku akan goda dan muzayyinan nas, aku akan perhiaskan anak Adam itu dengan segala-gala macam-macam ujian, atau macam-macam dugaan. Cuma yang tak boleh aku duga ialah illa ibadakal mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau yang ikhlas beribadah. Jadi aku surrender kepada iblis. Rupanya ikhlas ni senjata yang paling kuat untuk menentang iblis. Laknatullah. Baca juga orang berjuang, duduk dalam perjuangan. Kalau ada ikhlas, insya-Allah dia istiqamah. Kalau tak ada ikhlas, duduk sekejap, dia akan terpelanting diri sendiri, keluar daripada jemaah. Nah, ada pentingnya ikhlas. Macam kita tengok Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ikut Nabi, dia sembahyang belakang Nabi, dia sembahyang masjid Nabi, tapi hati dia tak ikhlas. Allah jelaskan juga, Allah jelmakan juga. Nah, daripada sikapnya, daripada tindak tanduknya, daripada percakapannya, dan dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun. Allah turun satu surah Al-Munafiqun itu nak cerita tentang munafik di Madinah. Allah sebut juga dalam surah At-Taubah itu serupa juga. Al-Munafiqun wal-Munafiqat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kerja dia terbalik. Orang beriman suruh yang baik, cegah munkar. Dia ni orang munafik ni suruh yang jahat, cegah orang buat baik. Tak. Usik-usik Ramadan boleh. Orang nak atas sirat tak boleh, haram. Bisa dalam kasih ni selalu alhamdulillah, tak apa. Pergi lain. Ya, malam-malam kita boleh tak benda-benda yang berunsur hiburan maksiat itu dikatakan tidak mengganggu ibadah. Nah, yang kita buat tazkirah dia kata ganggu ibadah. Mana satu? Tak, na'udzubillah. Itulah kalau kita lihat dalam protokol Yahudi, protokol ke-10 Yahudi, dia kata ada 8 perkara, 4S, 4M. Pertama, bagaimana diayah Yahudi akan lakukan terhadap umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah dengan song, dengan lagu. Disebut dalam protokol Yahudi, dalam dia punya agenda. Yang kedua, seks, lagu, seks. Yang ketiga, smoke. Nah, smoke tu tuan-tuan tahu, masuk angin keluar asap. Ya, misalnya, minta maaf, kat sini orang lain ni. Ya, yang keempat, termasuk juga adalah apa lagi? Sport. Sport termasuklah pesta dulu. Lepas tu tuan-tuan jangan sokong lagi Argentina. Siapa yang gunakan nama kuasa sokong Argentina, memang dia sokong Yahudi lah. Termasuklah Barcelona, memang disokong oleh Yahudi. Termasuk Messi itu adalah Yahudi, Yahudi tokoh. Rupanya betul apa yang disebut, apa yang kita buat kajian memang betul. Salah satunya adalah sport, sukan. Ya, sukan adalah medan bagi dia untuk menjauhkan. Cumanya alhamdulillah ada pemain-pemain bola sepak yang muslim berpuasa di dalam bulan Ramadan. Itu tamparan hebat pada dia. Yang paling dahsyat bulan Ramadan mereka serang Gaza, negara Islam, negara Palestin. Dan dalam perancangan yang kita dapat tahu daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai bahawa dia akan hapuskan seluruh Gaza itu untuk dia luaskan jajahan penduduk dia untuk jadikan negara Israel yang besar. Nah, dan inilah sebab itulah kita menjadi kewajipan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, solat hajat supaya Allah memberikan pertolongan. Sebenarnya kalau kita yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh orang-orang Yahudi.
hatta yaqtabi al-yahud wara al-hajar wasyajar. Sehinggalah larinya orang-orang Yahudi apabila dibunuh oleh orang Islam, maka mereka lari bersembunyi di sebalik kayu dan batu. Faqala al-hajar wasyajar, berkatalah kayu dan batu, ya muslim, wahai orang Islam, ta'al, marilah sini, katanya. Hada Yahudiyun khalfi, ini dia Yahudi belakang. Faqtulhu, maka bunuh dia. Ini janji Nabi SAW. Tidak akan berlaku kiamat. Mana? Kiamat akan berlaku sehingga orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Sehingga Yahudi nak lari ke mana tak boleh. Memang Yahudi dia penakut. Dia nak lawan, cara berdepan dia tak berani. Dia tembak jauh-jauh. Pakai roket dengan bantuan Amerika dan sebagainya. Dia nak lawan. Dia penakut. Ya. Jadi tidak akan berlaku kiamat sehingga begitu Nabi sebut. Sehinggalah orang Islam buruk. Maka Yahudi bersembunyi di sebalik kayu dan batu. Berkatalah kayu dan batu orang Islam, orang Islam ini dia yang di belakang. Bunuhlah ya. Illa gharqan, illa syajaratul gharqan, fa inna syajaratul yamin. Melainkan satu pokok saja dalam dunia ini yang tak kata. Iaitulah gharqan. Kalau kita search dalam internet ada. Bila gharqan dia keluar, pokok itu ditanam di Israel. Israel tanam pokok. Sebab apa? Bukti dia percaya kepada hadis, cuma tak beriman. Percaya tapi tak yakin, tak mau ikut. Tak, Yahudi ini dia kaji hadis. Makanan yang bagus apa dia? Tengok Nabi makan, dia makan. Nabi, daya Nabi, dia ikut. Sebab tu dia sehat, sebab tu dia cerdik. Kita belasah aja. Tak, itulah. Jadi satu pokok itu dia kata tak akan berkata-kata, kerana dia adalah pokok yang InsyaAllah tuan, setiap hari, setiap malam kalau boleh kita berkunut setiap waktu. Di bawah waktu hari semalam, maka kalau mampu kita berkunutlah. Mengambil sempena Nabi pernah membaca kunut 1 bulan. Setiap waktu salat, sewaktu Nabi dikepung, dizalimi oleh orang-orang musyrikin pada satu masa. Kita boleh ambil sebenarnya sunnah Nabi. Yang ketujuh ialah tawakal Allah, berpegang hati dengan Allah. Istilah tawakal ala Allah, 100% berpegang dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan Islam. Nak capai makam yang terpuji macam mana? Tak yakin dengan Islam. Islam ni boleh ke tak? Tak yakin. Macam mana? Walaupun hari-hari pergi wisma yakin, tak yakin lagi. Tak? Yakin, mesti yakin. Yakin, tawakal ala Allah, yakin Islam itu akan mencapai kemenangan. Walau tidak hari ini, mungkin satu masa. Macam Nabi yakin Islam akan menang, Islam akan menguasai dunia waktu dia duduk di Mekah. Waktu Nabi sedang memecahkan batu-batu di medan Ahzab, medan Khandaq itu, Nabi kata, aku lihat sewaktu batu-batu itu dipecahkan, aku lihat runtuhnya kerajaan Rom, kerajaan Parsi di tangan Islam. Waktu itulah hebatnya Nabi SAW yakin dengan Islam. Samalah kita kena yakin dengan Islam. Kalau kita orang Islam tak yakin dengan Islam, nak harap orang mana yakin dengan Islam? Tak. Kita orang Islam yakin dengan Islam. Tapi orang-orang yang mendahului kita, mereka telah kadang-kadang ada yang syahid dan sebagainya, mereka telah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ialah, yang ke-8 ialah mahabbatillah. Mahabbah. Nak mencapai maqam yang terpuji ialah mahabbah. Mahabbah mana kasih kepada Allah. Kita tanya, kasih tak dengan Allah? Orang yang kasih dengan Allah. Sebab itulah di antara disebut oleh Abu Zar, apabila Nabi ditanya dia, ya Abu Zar, apa yang kamu kasih wahai Abu Zar? Dia kata, uhibbu al-ju', uhibbu, aku kasih yang pertama ialah lapar.
Yang kedua sakit, yang ketiga mati. Melekat. Kata Abu Zar, aku yang paling aku kasih aku nak ialah pertama dia lapar. Sebab dengan lapar aku boleh beribadah kepada Allah dengan tenang. Dengan lapar aku boleh menginsafi orang yang susah. Yang kedua sakit. Sebab apa kata Nabi kamu suka sakit? Sebab dengan sakit itulah boleh menghapuskan dosa. Sakit-sakit yang dosa, tolak bala dan sebagainya. Mati pula, mati itu sudah sebab dengan mati itulah aku dapat bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat Nabi. Nabi kata semua tiga-tiga kamu suka, aku orang tak suka berlaku kata dia. Tapi kamu seorang yang suka benda ni. Dia sebut satu persatu. Kenapa? Dan termasuklah orang yang kasih kepada Allah ni, di mana dia duduk, dia bersedia untuk kembali kepada Allah. Mahabbah. Yang ke-9 redha bagi segala qada dan ketetapan Allah. Yang ke-10 adalah zikrul maut, kasih kepada kematian. Ataupun dalam kitab lain disebut qanaah memati. Jadi 10 perkara ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana seseorang itu untuk mencapai darjah kepujian di sisi Allah mestilah merintis jalan perkara-perkara tersebut supaya tercapai untuk duduk di dalam maqam mahmud, maqam yang terpuji. Sebagaimana juga Allah suruh kita bangun di tengah malam untuk melakukan ibadah, terutama bulan Ramadan ini. Bangunlah sedikit waktu untuk kita melakukan ibadah sunat, baca Quran ke, sembahyang ke, walaupun 2 rakaat, doa, berzikir dan sebagainya untuk ibadah tamat. Mudah-mudahan Tuhan akan membangkitkan di kalangan kamu di kalangan orang yang terpuji, insya-Allah. Itulah tuan. Sekarang itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan malam besok tajuk lain pula. Jadi saja lebih masa tu saya bilang malam sebelah bawah dah, bola kedua dah. Habis apa dah? Saya tak ingat jadual bola. Saya ingat jadual kuliah. Tak ada nak tengok pernah dan sebagainya. Tak ada nak tengok bola. Jadi bola gambar-gambar, bola pula yang putih pula lagi lah nak tengok. Tak, Argentina pula. Kalau Belanda boleh tahajud. Tak, Brazil pun kalah. Tak. Itu kadang-kadang tengok bola peminat Brazil, tengok Brazil kalah, tiba-tiba harapan bola Brazil kalah pula. Pakai tak semai sebut tu. Brazil kalah. Bola lagi berat. Yang kata berat danan. Jadi sekolah itulah malam ini. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan ibadah sepanjang Ramadan supaya kalau sekiranya Ramadan ini Ramadan terakhir, maka inilah persembahanku kepada Tuhanku dan kita, kepada Allah Tuhan. Harapan kitanya biar dapat lagi temu Ramadan depan. Tetapi takutnya kita kaumnya takut Ramadan ini Ramadan terakhir, maka kita berdoa setiap malam, ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak dosa, aku taubat, ampun dosaku, terimalah amal ibadahku walaupun sedikit. Mudah-mudahan itulah yang terbaik bagi kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing-pusingkan ni. Satu lagi tuan, ada saya diminta wakil oleh Ustaz Kamal Syahri. Dia ada buat sekolah di Pahang. Jadi kalau siapa yang nak menderma untuk sekolah Al-Qardawi, Qardawi. Jadi bolehlah melakukan sumbangan ke mana-mana tengah-tengah boleh. Sekarang ikhlas tuan ya. Assalamualaikum.